Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi 22 September 2022. Saya Farhatul Aisyati Osman. Dan juga saya Ivan Toh. Berikut paparan utama malam ini. Perdana Menteri tiba di New York sampaikan kenyataan negara di Perhimpunan Agung PBB ke-77 pagi Sabtu. Semua jabatan dan agensi di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air diarah siap sedia hadapi banjir. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kini berada di New York, Amerika Syarikat untuk menghadiri debat umum Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Beliau yang mengetuai delegasi Malaysia ke sesi ke-77 Perhimpunan Badan Dunia itu tiba di lapangan terbang antarabangsa John F. Kennedy pada pukul 4.10 pagi waktu tempatan, iaitu 4.10 petang waktu Malaysia. Ya, Datuk Seri Ismail Sabri dijadual menyampaikan kenyataan negara pada 3.40 petang Jumaat waktu New York bersamaan 3.40 pagi Sabtu waktu Malaysia. Hani Muhili melaporkan dari New York. Sebagai negara yang secara lazimnya lantang bersuara dalam isu kemanusiaan global, Malaysia akan mengulangi pendirian menentang pencabulan undang-undang antarabangsa. Pada masa sama, berpegang teguh pada tujuan dan prinsip yang telah digariskan dalam piagam PBB. Detik peralihan penyelesaian transformatif kepada cabaran bersaling kait menjadi tema bagi sesi debat umum tahun ini. Dalam ucapannya nanti, Perdana Menteri dijangka berkongsi beberapa pengalaman Malaysia dalam menangani pandemik COVID-19 dan cabaran global selain mengetengahkan cadangan penyelesaian kepada konflik antarabangsa, terutamanya membabitkan situasi di Palestin dan Myanmar. Sempena Perhimpunan Agung PBB, Datuk Seri Ismail Sabri dijadual mengadakan pertemuan dua bagi membincangkan isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama. Perjumpaan secara berasingan bakal diadakan dengan Presiden Palestin Mahmud Abbas, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Hampir 150 pemimpin dunia berada di bandar New York untuk perhimpunan diplomatik terbesar tahun ini ketika dunia menghadapi realiti perang, krisis kemanusiaan, kekurangan makanan, perubahan iklim dan kegawatan ekonomi. Negara-negara kecil khususnya melihat PBB sebagai platform yang memberi kuasa lebih besar untuk mereka. Kenapa? Institusi dan badan perundangan PBB adalah tempat untuk negara-negara seperti itu yang sering merasa diperlekeh oleh kuasa besar boleh didengari. Debat umum sempena Perhimpunan Agung PBB, acara utama minggu ini, memberi peluang kepada pemimpin dunia untuk bercakap mengenai keutamaan dan kebimbangan utama negara mereka. Mengikut tradisi, Presiden Brazil menjadi yang pertama untuk menyampaikan kenyataan negara, diikuti Presiden Amerika Syarikat selaku tuan rumah. Bagaimanapun, untuk sesi ke-77 ini, Presiden Joe Biden hanya berucap pada hari kedua susulan kehadiran beliau di London untuk upacara pengebumian Ratu Elizabeth. Duta Besar Amerika Syarikat ke PBB, Linda Thomas-Greenfield berkata, walaupun jelas pemimpin tidak akan mengabaikan konflik Ukraine, perhimpunan itu tidak akan dikuasai isu berkenaan semata-mata. Ketika perang dahsyat itu berlaku di seluruh Ukraine, kita tidak boleh mengabaikan seluruh dunia. Terdapat konflik yang berlaku di tempat lain. Selain ketidakstabilan makanan dan kesihatan global, pembaharuan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu itu sendiri amat kritikal. Hani Muhili, New York, RTM. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Aziza Aminah Maimunah Iskandariah selamat kembali ke tanah air selepas hadir ke istiadat penghormatan terakhir dan pemakaman negara Ratu Elizabeth II di United Kingdom, UK. Pesawat khas membawa baginda berdua tiba di Kompleks Bunga Raya KLIA pada pukul 11.40 pagi tadi.
Keberangkatan tiba baginda berdua disambut Timbalan Menteri Luar Datuk Kamaruddin Jaafar dan Timbalan Ketua Setiausaha Kanan Jabatan Perdana Menteri Datuk Salihuddin Al-Yubi Zakaria. Seri Paduka berdua kemudian berkenan melintasi barisan kawalan kehormatan setempat oleh Batalion Pertama Regimen Ranger Diraja. Istiadat diteruskan dengan bacaan doa oleh Pegawai Agama Istana Negara Datuk Munir Mat Saleh. Dalam rangka lawatan khas 6 hari ke UK mulai 16 September lalu, Al-Sultan Abdullah berkenan hadir ke majlis resepsi Raja Britain, Raja Charles III, selain mengadakan pertemuan dengan beberapa ketua negara asing. Dan terdahulu sebelum berangkat pulang ke tanah air, Al-Sultan Abdullah mengadakan pertemuan dengan Sultan Brunei Sultan Hassanah Bolkiah di Istana Brunei, London. Fokus pertemuan tertumpu kepada perbincangan bagi memperkukuh hubungan Kuala Lumpur Bandar Seri Begawan. Ini termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan, pendidikan serta pertahanan. Seri Paduka menzahirkan keyakinan bahawa aliran perdagangan dan pelaburan antara kedua-dua negara masih boleh diperkukuh selain banyak lagi kerjasama ekonomi dapat diterokai demi kepentingan bersama. Kementerian Alam Sekitar dan Air mengarahkan semua jabatan dan agensi di bawahnya melakukan persiapan sebaik mungkin bagi menghadapi banjir. Menterinya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata antara yang sedang dilakukan adalah pemasangan pam air, penyelenggaraan pintu air dan kerja mendalamkan kawasan takungan air di lokasi berisiko banjir. Langkah tersebut bertujuan memastikan semua aset dapat digunakan sekiranya berlaku banjir. Turut dilakukan projek pemeliharaan sungai dengan terbaru membabitkan muara Sungai Dungun, Terengganu. Siapnya projek ini, pertama dia membantu mengurangkan kesan banjir di kawasan yang biasa berlaku banjir, dan yang keduanya dia memudahkan urusan keluar masuk nelayan di kawasan ini, dan kita harapkan insya-Allah juga kita cuba mengekalkan pantai yang ada di kawasan ini di mana ada projek beach nourishment, kita tambah berpasir supaya mengekalkan kawasan pantai. Beliau berkata demikian selepas melancarkan projek pemeliharaan muara Sungai Dungun. Projek bernilai RM242.97 juta itu bermula pada 26 September ini dan dijangka siap pada Mac tahun 2027. Sementara itu, Datuk Seri Tuan Ibrahim berkata 526 siren amaran awal banjir dipasang di seluruh negara bagi memberi amaran awal bencana banjir dan fenomena kepala air. Selain itu, 50 empangan sabur sedang dibina secara berperingkat bagi mengurangkan impak tragedi kepala air. KASA menerusi semua agensi kini memantau dan mengenapasi 5,494 kawasan berisiko banjir di seluruh negara. 22 juta ringgit diperuntukkan kepada pesawah yang terjejas akibat pelbagai bencana tahun ini melalui tabung bencana tanaman padi. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata bantuan itu disediakan secara tahunan bagi mengurangkan kerugian yang dialami golongan pesawah. Apapun kerajaan sentiasa mengeluarkan dana bagi membantu sedikit sebanyak kesan banjir kemarau yang dialami oleh pesawat dan juga pengusaha negara melalui dana tabung bencana alam yang diolahkan oleh kerajaan, oleh MAFI kepada pesawat negara kita. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis perasmian program Smart Sawah berskala besar di seberang Perak. Mengenai musim tengkujuh yang dijangka melanda hujung tahun ini, beliau berkata MAFI telah melakukan persediaan awal. Dalam pada itu, lebih 16.4 juta ringgit bantuan bencana musim tengkujuh 2022-2023 diperuntukkan kerajaan sebagai persediaan menghadapi banjir di seluruh negara. 8 juta ringgit daripadanya disalur kepada 160 daerah menerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN. 1.08 juta ringgit lagi kepada 8 agensi dan Sekretariat JPBN
BN sebagai seperti polis, bomba dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Hampir 2.6 juta ringgit pula bagi kerja-kerja penyelenggaraan dan penambahbaikan fasa 1 Pusat Pemindahan Sementara seluruh negara. Turut disediakan 320 bot fiber enjin dan jaket keselamatan untuk pemeriksaan komuniti dengan peruntukan 4.8 juta ringgit. Ada sedikit penambahan juga yang kita dah salur ke peringkat daerah dan juga peringkat jabatan agensi. Cuma tambahan juga dari logistik. Saya dah dipahamkan pada minggu lepas kita dah salurkan bajet untuk penambahan peralatan terutama bot. Jadi adalah penambahan. Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas majlis penutup Bengkel Pengurusan Bencana Pusat Kawalan Operasi Bencana dan Pusat Kawalan Tempat Kejadian Zon Timur 2022 di Kota Baru. Persediaan menghadapi bencana banjir menjadi tumpuan utama pada mesyuarat Kabinet yang berlangsung semalam. Bagaimanapun, mesyuarat turut tidak terlepas membincangkan mengenai pilihan raya umum ke-15. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong memaklumkan beliau tidak menolak kemungkinan pilihan raya diadakan ketika keadaan cuaca tidak menentu. Saya seorang wakil rakyat daripada kawasan banjir. Saya pernah ada rekod 31 PPS diwujudkan di kawasan saya berdepan dengan 12,500 mangsa banjir. Jadi saya rasa persediaan perlu dibuat di samping kita berdepan dengan pilihan raya yang akan datang. Apapun, saya rasa tarikh untuk pilihan raya hanya dapat diketahui selepas Perdana Menteri buat keputusan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan pula menjelaskan tiada sebarang keputusan dibuat mengenai tarikh pilihan raya. Sebaliknya, lebih fokus kepada kebajikan rakyat ketika berdepan situasi bencana. Menghadapi musim banjir dan sebagainya. Sebab kita ada pengalaman tahun lepas. Ramai pemimpin-pemimpin telah di luar ke luar negara dan tidak dapat mengatasi isu banjir di Raja Agam ni, Seri Muda dan sebagainya. Maka kali ini kita dalam keadaan siap sedia untuk menghadapi bencana. Kementerian Pengajian Tinggi KPT akan mempergiat usaha bagi merealisasikan hasrat menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan tinggi antarabangsa dan ini termasuk meningkatkan kerjasama dengan rakan strategiknya di luar negara. Usaha tersebut antaranya meliputi langkah mempermudah aktiviti penyelidikan dan inovasi selain melaksana program untuk pelajar dan kaki tangan universiti. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata tahun ini saja beliau telah menyaksikan 12 majlis menanda tangani MOU dan MOA berkaitan usaha berkenaan di India, Qatar, United Kingdom, Turki, Romania dan Kanada. We believe that the internationalization of higher education will increase competitiveness, which is an important driver of quality among our graduates. We also aim for our education system to cater to the demands of the job market and society. Therefore, we are committed to enhancing cooperation and reducing barriers in education services with our international counterparts. Terbaru kementeriannya bercadang mewujudkan sebuah universiti khusus untuk wanita. Langkah itu berupaya meningkatkan imej dan kedudukan Universiti Malaysia di peringkat global. The number of women who are enrolled in our public higher education institutions is more than 350,000, which constitutes 61% of the overall student enrollment in Malaysia. And on the other hand, more than 530,000, which is 55% of students, are enrolled in our private higher education institutions are also women. With an increased student enrollment, I believe that the corporate sector will consist of more women leaders in the near future.
Berucap pada sesi libat urus bersama Duta-Duta Wanita Negara Luar Malaysia di Putrajaya, Datuk Seri Dr. Noraini memaklumkan negara berada dalam landasan tepat untuk menjadi hub pendidikan tinggi antarabangsa. Ini terbukti apabila 24 IPT tempatan berjaya meningkatkan kedudukan dalam ranking universiti dunia. Pencapaian itu telah menarik minat pelajar antarabangsa menyambung pelajaran di universiti dalam Malaysia. Setakat ini 131,000 pelajar antarabangsa sedang melanjutkan pengajian di Malaysia dan kementerian menyasarkan jumlahnya meningkat kepada 250,000 orang pada tahun 2025. Ekosistem marin termasuk terumbu karang, rumput laut dan hutan bakau adalah amat penting dan memberi sumbangan dalam kemakmuran ekonomi, sosial dan alam sekitar. Nilai ekonomi yang boleh dijana daripada pemeliharaan ekosistem marin di taman laut adalah 8.7 bilion ringgit Malaysia setahun. Bersama-sama kita lindungi dan memelihara kelestariannya. Jadilah pengunjung kawasan taman laut yang bertanggungjawab dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sertai aktiviti sukarelawan dan menyokong usaha pemeliharaan ekosistem marin. Kurangkan penggunaan plastik sekali guna. Peka dan menghargai kepentingan hidupan laut dan ekosistemnya. Amalkan penggunaan teknologi hijau. Lupuskan peralatan rumah dan bahan berbahaya dengan kaedah yang betul. Gunakan baju organik dan mesra alam serta tingkatkan pengetahuan mengenai ekosistem marin. Jika sebelum ini cuti tanpa rekod bagi urusan kematian hanya tertakluk kepada kematian suami dan isteri, ibu kandung dan bapa mertua, bapa kandung dan bapa mertua serta anak sahaja. Penambahbaikan tafsiran ahli keluarga diperluas kepada kematian yang melibatkan adik-beradik, nenek dan datuk bagi anggota perkhidmatan awam. Pelaksanaan subsidi bersasar perlu jadi tumpuan dalam bajet 2023. Penganalisis ekonomi Putra Business School Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat mekanisme itu mampu membantu rakyat mendepani cabaran inflasi yang mencecah 4.4% pada Julai lalu. Golongan B40 akan tetap mendapat manfaat itu sama ada bersasar ataupun pukal. Walau bagaimanapun, golongan lain tetap akan terjejas. Oleh itu saya melihat selain daripada peningkatan kadar OPR dan subsidi bersasar ini, perlu ada inisiatif tambahan daripada kerajaan berbentuk bantuan berkala untuk memastikan mereka ini masih lagi orang kata tidak terjejas dengan teruk. Dan saya lihat ruang itu masih ada kerana hasil kerajaan makin meningkat dengan ekspor yang bagi mengatasi masalah keberhutangan tinggi dalam kalangan rakyat, pihak berkepentingan dicadang memperkenal alternatif kepada pembiayaan tradisional. 300,000, tapi pinjaman dari bank sebenarnya terpaksa bayar sampai 700,000 sebab ada banyak faedah dia punya riba tu. Sebenarnya alternatif pemilikan tanpa melalui pinjaman bank ada. Ini yang perlu digalakkan. Bagaimana rakyat boleh memiliki kereta tanpa pinjaman? Bagaimana rakyat boleh melakukan pinjaman peribadi tanpa faedah melalui konsep kardu hasan? Alternatif pembiayaan tanpa melibatkan faedah ataupun interest ini sebenarnya banyak. Di sinilah saya lihat kerajaan boleh galakkan. Ya, dalam pada itu, golongan muda terus mengharapkan bajet 2023 yang bakal dibentang mengambil kira pelbagai aspek. Ini termasuklah kelangsungan mendepani cabaran kos sara hidup dan peluang pekerjaan. Saya rasa bajet 2023 harus lebih fokus untuk menjaga seluruh rakyat Malaysia dari segi ekonomi, pendidikan, kesihatan, sosial tanpa mengira kaum. Khususnya bagi golongan B40 dan anak muda kita.
Bukan setakat bantuan saja, tetapi kerajaan harus memberi perhatian yang lebih untuk memperolehi sumber melalui dasar dan inisiatif yang lebih mempan yang betul-betul memanfaatkan rakyat serta menjamin Malaysia menjadi negara yang lebih maju. Keberanian dan ketegasan kerajaan dalam mendepani pemain-pemain industri untuk tidak terus memanipulasi harga barang amat saya puji, dan diharap kerajaan akan terus jelas dan tegas dalam tindakannya dalam perkara ini. Seterusnya, bajet kali ini diharap akan menjadi bajet yang menjamin peluang pekerjaan untuk anak-anak muda dan juga inisiatif-inisiatif khas dalam sektor ekonomi gig. Selain itu, tumpuan juga perlu diberikan terhadap perkembangan bidang pertumbuhan baharu seperti mengambil kira ancaman risiko perubahan iklim. Saya juga harap kerajaan akan memandang serius dalam perubahan iklim. Saya harap kerajaan akan invest dengan mengantar pengkaji-pengkaji kita, sekolah-sekolah kita untuk pergi mencari ilmu, pergi mencari pengalaman, pergi mencari solusi di negara-negara yang maju dan juga mempunyai perubahan iklim yang kerap dan masalah dia agak tinggi. So saya harap dengan mengantar sekolah-sekolah kita, pengkaji-pengkaji kita untuk membuat penyelidikan dan juga menimba ilmu di negara-negara yang maju ni akan sedikit sebanyak membantu kita mempunyai in-house pakar-pakar in-house untuk membantu dan juga untuk menyesuaikan dengan keadaan di Malaysia. Golongan usahawan disaran memanfaatkan kemudahan yang disediakan di Pusat Ekonomi Digital PADI bagi mengembangkan perniagaan masing-masing. Ini kerana kewujudan PADI terbukti berjaya membantu para usahawan khususnya yang berada di kawasan luar bandar. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Datuk Seri Mohammad Mentik berkata, ketika ini terdapat 25,136 usahawan aktif PADI di seluruh negara. Saya amat menggalakkan supaya usahawan yang belum lagi berkecimpung dalam e-dagang, saya nasihatkan supaya mereka datanglah ke PADI untuk mereka mempelajari dengan lebih lanjut bagaimana mereka pergi ke platform e-dagang yang banyak memberikan kemudahan untuk memasarkan produk-produk mereka. Sekarang ni trend orang berniaga sekarang ni melalui platform e-dagang. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan ke PADI seberang terus di Alor. Kedah merekodkan seramai 2,374 usahawan aktif PADI. Anak yang tidak mendapat cukup makanan berkhasiat berisiko mengalami masalah berat badan, susut serta bantut. Kurang zat makanan akan menyebabkan anak kita kelihatan kecil dan rendah berbanding rakan sebaya, sering sakit, tidak aktif, bermasalah dalam pembelajaran, tidak produktif, kurang keyakinan diri dan berisiko kepada masalah penyakit lain. Jadi, pastikan anak kita mendapat makanan yang berkhasiat agar mereka membesar dengan sihat, kuat, bijak dan aktif. Jom jadi anak Malaysia yang tinggi, sihat selamanya.
Masih bersama berita perdana dan ini berita baik buat jururawat kontrak Institut Latihan Kementerian Kesihatan dan jururawat swasta yang masih berkhidmat di KKM khususnya sepanjang pandemik COVID-19. Ya, Menterinya Khairi Jamaluddin berkata mereka akan dilantik ke jawatan tetap dalam tempoh suku keempat tahun ini dan suku pertama tahun depan. KKM juga menawarkan kenaikan pangkat ke grade U42 kepada 110 jururawat yang memiliki ijazah sarjana muda kejururawatan yang diiktiraf oleh kerajaan, melibatkan 50 jururawat grade U32 dan 60 jururawat grade U36. Tawaran itu akan dibuat pada 17 Oktober ini. Keluaran Institut Latihan KKM. Begitu juga dengan 2,804 jururawat swasta yang dilantik secara kontrak dan masih berkhidmat di KKM bagi menyokong perkhidmatan kesihatan sewaktu pandemik. KKM akan memperakukan pelantikan tetap secara berfasa kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Jelasnya, pelantikan tetap juga membabitkan jururawat masyarakat grade U19 sebagai jururawat grade U29. Berita perdana kita teruskan dengan edisi sukan. Bersama Azam Husin, silakan. Sukma 2022 Johor dominasi acara berbasikal. LTDL kekal status Pro Series musim 2023-2025. Terima kasih Ivan dan Fatul. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu kesal berhubung tindakan seorang pegawai sebuah pasukan bola sepak mengejar pengadil semalam. Ia menyebabkan aksi separuh akhir bola sepak lelaki Sukma antara Pulau Pinang dan wilayah persekutuan. Menurut beliau, setiap pasukan mahukan kemenangan namun insiden tersebut tidak seharusnya berlaku kerana Sukma adalah medan untuk mengenal pasti bakat-bakat baru dalam sukan negara. Obviously, kita semua peminat sukan, kita kadang-kadang tak bersetuju dengan keputusan pengadil, kita tak suka dengan tindakan-tindakan pemain daripada pasukan lawan dan sebagainya. Tetapi akhirnya kita berada di sini di Sukan Malaysia adalah untuk mencungkil bakat-bakat baru, adalah untuk membangunkan sukan negara. Perlulah sentiasa ada at the back of our mind, selain pada kita nak mengejar kemenangan, yang jauh lebih penting adalah untuk memajukan sukan itu sendiri. Beliau mahu insiden tersebut dijadikan pengajaran supaya ia tidak berulang. Datuk Seri Ahmad Faizal berkata demikian pada sidang media selepas prapelancaran Expo Industri Sukan Kuala Lumpur EISKL 2022 di Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Sebanyak 4 pingat emas ditawarkan dalam acara berbasikal track yang berlangsung di Velodrome Nasional Nilai hari ini. Paling mencuri perhatian ialah penentuan bagi acara kirin lelaki dan wanita selain acara scratch. Acara kirin wanita menyaksikan pelumba Kedah Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri muncul juara menewaskan lawannya dari Pulau Pinang, Nurul Aliana Syafiqah Azizan di final. Manakala pingat gangsa menjadi milik atlet Selangor Yong An Ye. Alhamdulillah saya dapat mengekalkan pingat keempat saya, pingat emas, iaitu acara kirin, team sprint dan juga 500 meter. Alhamdulillah. Saya target semua acara, memang target untuk Kedah untuk dapatkan 4 gol dan saya dapat achieve lah target tu. Pelumba berusia 19 tahun itu menyumbang 4 pingat emas dalam beberapa acara pada Sukma edisi ke-20 ini. Emas kirin lelaki menjadi milik Johor meskipun terdapat bantahan daripada dua negeri lain berhubung kejayaan pelumbanya Muhammad Ridwan Sahrom. Bantahan itu dibuat selepas Ridwan dipercayai melakukan beberapa kesalahan teknikal namun ditolak juri pertandingan. Pada mulanya saya agak sedih pada mulanya. Mood saya pun dah tak terkawal semua. Sedih ada, marah pun ada.
So akhirnya gold medal milik saya. So penantian saya selama 4 tahun menjadi kenyataan. Alhamdulillah. Ridwan menewaskan pelumba perak Ahmad Safwan Ahmad Nazri di final, manakala pingat gangsa menjadi milik wakil Terengganu Zulfahmi Aiman Zulkarnain. Dalam pada itu, kem berbasikal Johor menutup acara trek pada tamasya kali ini dengan bergaya apabila dinobatkan sebagai juara keseluruhan setelah membolot 11 pingat emas. Ketua Jurulatihnya Junaidi Muhammad Nasir menyatakan kejayaan ini merupakan paling bermakna buat kontingen itu selepas mengharungi beberapa cabaran sebelum ini. So ni hasil titik peluh kami bersama selama hampir 4 tahun hampir 4 tahun kami berusaha untuk menaikkan memartabatkan sukan berbasikal dekat negeri Johor. So pasukan negeri Johor telah memberikan satu impak terbaru dalam sukan berbasikal dalam negara. So usaha sama bersama Barisan Jurulatih, Barisan Mekanik, Majlis Sukan Negeri Johor, Persatuan Negeri, so membuahkan hasil yang ada sekarang. Penyumbang emas terbanyak Siti Nur Adiba Akmal Muhammad Fuad pula menyifatkan kejayaannya menyumbang 5 pingat emas adalah hadiah terakhirnya kepada Johor. Alhamdulillah, saya rasa berbaloi dan berpuas hati atas hasil usaha saya selama ni untuk sampai ke hari ini, dan saya rasa saya dah berjaya buktikanlah yang saya mampu untuk menggalas tugasan yang diberi oleh coaches dan kepercayaan yang diorang bagi kat saya lah. Dalam sukan rugby 7 sebelah lelaki, pingat emas milik Negeri Sembilan yang berjaya menewaskan Selangor dalam perlawanan petang tadi. Perlawanan berlangsung di Padang Rugby UiTM Shah Alam. Mata pertama Negeri Sembilan berjaya disumbang melalui try yang dilakukan Dia Darwish Osman untuk meraih 5 mata sebelum 2 mata lagi diperoleh Amirul Ramzan Amir melalui conversion. Selangor dilihat cuba bangkit di separuh masa kedua, namun kekebalan dan disiplin ketika bertahan oleh pasukan Negeri Sembilan nyata menyukarkan skuad merah kuning itu. Kubu Selangor terus dibolosi menerusi try yang dilakukan Muhammad Ali Imran Suhaimi dan sekali lagi conversion yang disudahkan Amirul Ramzan. Perlawanan tamat dengan Negeri Sembilan 14, Selangor 0. Baik, hari terakhir sukan terjun pula menyaksikan dominasi atlet dari Borneo dalam acara 10 meter platform individu lelaki. Atlet Sarawak Bertrand Rodick Lises cemerlang meraih emas mengatasi rakan sepasukan Elvis untuk perak, dan gangsa menjadi milik atlet Sabah Muhammad Anir Rian. Bertrand yang juga atlet kebangsaan jelas sukar digugat selepas mengumpul 395.05 mata dalam 6 pusingan. Bagi atlet kelahiran Kuching itu, ia sangat bermakna buatnya kerana ia kilauan emas pertama dimenanginya pada tamasya ini. This is my first goal forever to all of the Sumai I've ever been, and it's very memorable, and this will be very a precious memory for me, and very happy with the result but not happy with my performance. Atlet berusia 17 tahun itu sebelum ini memenangi 1 pingat perak dan 2 gangsa pada edisi 2018 di Perak. Perlumbaan jelajah berbasikal tertua Asia Letu De Langkawi LTDL kekal berstatus Pro Series dalam kalender perlumbaan 2023 hingga 2025. Ahli Jawatankuasa Pengurusan Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI, Datuk Amarjit Singh Gill berkata, ia diputuskan sebulat suara oleh ahli lembaga badan induk berkenaan dalam satu mesyuarat. Jelas Datuk Amarjit, keputusan itu juga adalah respons kepada permohonan Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM yang mahu mengekalkan status LTDL sebagai Pro Series. Ini adalah hasil daripada mesyuarat yang telah diadakan pada 19 hingga 21 September yang lepas, dan saya juga telah memberitahu kepada pihak UCI bahawa LTDL adalah satu kejohanan yang penting dan memainkan satu peranan yang cukup penting untuk Asia. Jadi
Oleh yang demikian, mereka telah bersetuju untuk mengekalkan status Pro Series dan LTDL adalah hanya salah satu daripada very few jelajah di Asia yang telah dikekalkan untuk Pro Series. PKBM telah memfailkan permohonan pada Julai lalu untuk penilaian UCI berhubung status Pro Series LTDL. Sebelum ini, status Pro Series pernah diberikan kepada perlumbaan tersebut untuk tempoh 2020 hingga 2022. Perlumbaan dinilai semula pada tahun ketiga untuk pentauliahan bagi tempoh 3 tahun berikutnya. LTDL edisi 2022 akan berlangsung 11 hingga 18 Oktober ini dengan 6 pasukan jelajah dunia mengesahkan penyertaan antaranya UAE Team Emirates, Lotto Soudal, Movistar dan Astana Kazakhstan Team. Baik, laporan itu mengakhiri edisi sukan 22 September 2022. Saudara terus saksikan kegemilangan Sukma ke-20 hanya di RTM sebagai rakan penyiar rasmi #Demi Malaysia. Saya Azamudin Hussein. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Setiap pekerjaan pasti ada risikonya, apatah lagi bagi mereka yang kerjanya boleh mengancam nyawa. Ya, seperti dalam paparan #malam ini yang membabitkan penjaga zoo. Kita saksikan. Seorang penjaga zoo di Afrika Selatan terselamat selepas buaya di dalam kandang itu secara tiba-tiba cuba membahamnya. Insiden berkenaan turut berlaku di hadapan pengunjung babitkan 2 ekor buaya. Sean Lecluse, 68 tahun, bernasib baik kerana reptilia berkenaan tidak agresif semasa kejadian. Di Indonesia, seorang pekerja di tempat letak kenderaan menjadi tular selepas dia menaik dan menurunkan palang secara manual. Situasi itu dirakam penunggang motosikal ketika dia hendak membuat bayaran. Orang ramai yang melihat video berkenaan melahirkan simpati kerana ia dilihat sebagai sesuatu yang memenatkan. Dan ini pula kisah kekecewaan di India. Seorang lelaki nekat manjat pencawang elektrik selepas isterinya enggan mengikutnya pulang ke rumah. Dia membuat aksi berbahaya itu selepas bapa mertuanya melarang anaknya mengikutinya. Lelaki tersebut bagaimanapun selamat turun selepas dipujuk polis. Berita perdana 22 September berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.